When things are right, you just know. Ekologi adalah cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup dengan alam sekitar, yang mengkaji benda-benda hidup dalam alam. Ekologi juga merupakan kajian tentang hubungan antara organisma hidup dengan alam persekitarannya. Semua hidupan saling bergantung sesama sendiri dan perlu bergantung kepada persekitarannya dalam komuniti masing-masing atau dengan komuniti lain. Kini, istilah ekologi ini telah digunakan secara meluas dan merujuk kepada kajian saling hubungan antara organisma dengan persekitaran dan juga hubungan dalam kalangan kumpulan organisma itu sendiri. Kepentingan ekologi yang pertama adalah modifikasi iklim. Biodiversity memberi khidmat ekosistem seperti mengatur perjalanan cuaca dan iklim. Ia menyerap radiasi daripada matahari dan juga membebaskan uap. Kestabilan iklim akan mempengaruhi aktiviti pertanian dan juga pembangunan ekonomi. Ini akan dapat membantu kerajaan untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat negara. Seterusnya adalah pengakalan kitaran hidrologi. Kehidupan semula jadi akan berfungsi sebagai penyerapan air. Tumbuhan hijau menyerap air dari dalam tanah dan membebaskannya melalui proses transpirasi. Keadaan ini dapat mengawal banjir, terutamanya di kawasan bandar. Kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa akibat banjir dapat dielakkan. Ekologi penting dalam menghalang hakisan tanah yang berlaku. Liputan tumbuh-tumbuhan penting dalam melindungi tanah daripada hakisan dan hempasan air hujan serta mengurangkan kadar larian air hujan di permukaan melalui jengkaman akar dan segatan selara. Akar banjir yang timbul di permukaan tanah akan menyekat atau memperlahankan hala laju larian air di permukaan. Kadar ini menjadikan struktur tanah di hutan tebal lebih stabil dan kadar hakisan adalah kurang. Seterusnya, ekologi juga banyak memberi peluang dan kepentingan terhadap perkembangan sosial. Antara taman-taman rekreasi yang melibatkan ekologi ialah taman-taman negara, kawasan desa hidupan liar, sungai, laut dan juga kawasan-kawasan yang dilindungi memainkan peranan yang signifikan terhadap penggalakan ekonomi dengan membekalkan sumber-sumber kepada kehidupan sosial manusia. Perkembangan dan pembangunan pelancongan rekreasi secara tidak langsung dapat membantu masyarakat menyediakan peluang pekerjaan. Oleh demikian, langkah yang konservatif dan pemeliharaan sumber ekologi yang ada perlu digiatkan agar generasi akan datang masih berpeluang mempelajari dan memperoleh pengetahuan daripadanya. Saling kaitan di antara kehidupan manusia masih bergantung kepada sumber ekologi yang ada. Begitu juga dengan ekologi yang memerlukan perhatian dan perlindungan daripada manusia untuk kekal tinggal lama di bumi ini. Ekologi membantu pergerakan oksigen dan nitrogen kerana dengan keadaan ekologi yang baik dapat membantu tumbuhan hijau yang mengandungi klorofil menghasilkan oksigen untuk sistem respirasi benda hidup, iaitu di mana mereka menjalankan proses pernafasan. Manakala bagi hidupan mikroplur, mereka membantu meningkatkan kesuburan tanah dan penetapan bagi nitrogen di dalam tanah. Disebabkan oleh kepelbagaian biodiversity, unsur-unsur yang mengganggu kesuburan tanah seperti amonium dan nitrat dapat dihalang. Kepelbagaian diversity yang mempunyai nilai tersendiri ataupun hak untuk hidup. Sama ada benda hidup seperti haiwan, tumbuhan dan juga manusia, masing-masing mempunyai hak asasi. Dengan adanya nilai ini, masyarakat digalakkan untuk menjaga alam sekitar dengan sebaik yang mungkin. Dapat dikaitkan bahawa hak asasi manusia banyak dicorakkan melalui pandangan-pandangan ahli falsafah barat.
the other time. Antara langkah yang boleh diambil dalam membina sebuah negara maju melalui ekologi adalah dengan menjaga tempat keadaan hujan semula jadi. Hal ini kerana kemajuan sesebuah negara bukan saja terletak pada perkembangan ekonomi, namun ianya juga terletak pada tahap kebajikan sosial. Dan ekologi mempunyai banyak manfaat kepada masyarakat. Kawasan tadahan air merupakan kawasan punca air semula jadi seperti sungai dan tasik. Kawasan ini adalah penting untuk dijaga bagi memastikan negara tidak menghadapi masalah dalam bekalan air. Kawasan-kawasan ini juga haruslah dijaga kerana kawasan-kawasan ini mempunyai banyak kepentingan kepada masyarakat. Sekiranya kawasan-kawasan ini tidak dijaga, maka akan berlaku bencana alam seperti banjir kilat, tanah runtuh dan gangguan bekalan air. Oleh sebab itu, kawasan-kawasan ini haruslah dijaga bagi memastikan kelangsungan hidup masyarakat negara dengan keadaan yang lebih kondusif. There's something in your eyes that brings me home. Selain itu juga, penggunaan hasil hutan secara cekap juga akan membantu negara dalam kemajuan melalui ekologi. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengawal tahap penebangan pokok dan menjalankan proses penanaman semula pokok-pokok bagi menggantikan pokok-pokok yang telah ditebang. Pihak pengusaha maupun pihak pengilang haruslah menggunakan bekalan dengan lebih cekap di mana mereka menggunakan sepenuhnya bahan tanpa berlaku pembaziran dalam bahan mentah. Penganjuran kempen-kempen kesedaran tentang kepentingan hutan kepada manusia dapat membantu dalam memberikan pendarahan kepada masyarakat dalam negara. Langkah ini dapat membantu negara dalam menjaga kelangsungan bekalan sumber balak negara dalam tempoh yang panjang, di samping mampu mencegah berlaku masalah kesihatan yang berpunca daripada pencemaran kerana pokok membekalkan oksigen kepada manusia, dan jika ianya dihancurkan maka pastinya tahap kesihatan udara akan menjadi tercemar, dan hal ini akan mengundang kepada impak-impak lain seperti masalah pencemaran udara. Langkah-langkah untuk memajukan negara dan melalui ekologi adalah dengan mengurangkan pencemaran. Pihak kerajaan boleh menguatkuasakan undang-undang kepada pihak yang tidak bertanggungjawab yang telah mencemarkan alam sekitar dengan sisa toksik yang boleh merosakkan kehidupan alam sekitar. Sebagai contoh, pihak dari Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar boleh mengambil tindakan dengan mengenakan denda kepada pihak yang tidak bertanggungjawab atas tindakan mereka mencemarkan alam sekitar. Selain itu, pihak kerajaan boleh mewujudkan pendidikan alam sekitar di sekolah agar pendedahan yang sistematik dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, pihak sekolah wajar mewujudkan Minggu Alam Sekitar bagi setiap bulan untuk menerapkan ilmu tentang alam sekitar di sekolah, terutamanya tentang penggunaan tong sampah. Langkah terakhir untuk membina negara maju melalui ekologi adalah mengelakkan hakisan tanah. Aktiviti pembukaan kawasan seperti pembinaan kerja-kerja pembukaan tanah haruslah dijalankan secara berperingkat bagi mengelakkan pendedahan tanah terlalu lama kepada proses hakisan. Hal ini dengan pembakaran sisa kayu dilakukan apabila diperlukan sahaja dengan menonggok atau membariskan kayu tersebut bagi membantu menahan hakisan. Pokok-pokok asal di tepi sungai hendaklah dibiarkan bagi menahan tebing daripada terhakis. Selain itu, insentif kerajaan untuk mengelakkan hakisan tanah dengan membina sektor pembinaan tanah dengan sistem pemparitan yang betul dan struktur yang dibina dapat memudahkan penyariran air hujan yang berlebihan. Kesimpulannya, ekologi amat penting dalam membina sebuah negara yang maju dan sejahtera. Kerajaan perlu memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan sebuah negara yang maju dan sejahtera melalui ekologi. Alam sentiasa memberikan kebaikannya untuk kita. Pertanyaannya sekarang, sudahkah tangan kita memberikan yang terbaik untuk alam? Banyak permasalahan yang berkaitan dengan persekitaran pada saat ini menjadi tugas kita sebagai generasi muda. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita sebagai generasi muda sedar terhadap persekitaran di sekeliling kita?